Assalamualaikum, apa khabar semua? So hari ini kita sambung dengan bab 5, ikatan kimia, kimia tingkatan 4. So subtopik kita pada hari ini ialah sebatian ion dan sebatian kovalen. Okay, first kita tengok sifat fizik sebatian ion dan sebatian kovalen. So, apa beza dia ya? Sebatian ion boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Sebatian kovalen tidak boleh mengalirkan arus elektrik dalam apa juga keadaan. Sebatian ion punya takat lebur dan takat didih yang tinggi, manakala sebatian kovalen takat lebur dan takat didihnya rendah. Sebatian ion larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Dan sebatian kovalen tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Okey, kita tengok kekondaksian elektrik sebatian ion. Sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak dapat mengalirkan arus elektrik kerana ion tidak dapat bergerak bebas. Kenapa? Kerana adanya daya tarikan elektrostatik yang kuat antara ion. Okey, contoh natrium klorida. So, ion natrium yang bercas positif dan ion klorida yang bercas negatif. Antara ion natrium dengan ion klorida dari zarah yang berbeza ada daya tarikan elektrostatik. So, daya tarikan ni adalah kuat. Jadi, sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Sebab ion ni nampak tak boleh bergerak dengan bebas. Manakala kekondaksian elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous, sebatian ion dapat mengalirkan arus elektrik. Kenapa? Kerana ion-ionnya dapat bergerak bebas. Contohlah ni ion-ion ni dalam keadaan pepejal macam ni dia tak boleh bergerak bebas, hanya bergetar pada kedudukan yang tetap. Tapi apabila di dalam ion ni dalam keadaan leburan atau larutan aqueous, ion ni dapat bergerak dengan bebas. So bila bergerak bebas maka terhasillah arus elektrik. Sebatian kovalen, contohnya air ni. Sebatian kovalen terdiri daripada molekul yang neutral dan tidak ada cas dan tak ada ion. Jadi, sebatian kovalen tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, ini sifat yang kedua, ketelarutan dalam air dan pelarut organik. Okay, sebatian ion bila dilarutkan dalam air, molekul air seperti dalam skrin belakang tu membantu mengatasi daya tarikan elektrostatik antara ion. Manakala pelarut organik tidak dapat mengatasi daya tarikan elektrostatik antara ion dalam pepejal sebatian ion, maka sebatian ion tak larut dalam pelarut organik. Apa contoh pelarut organik? Contoh dia alkohol, kloroform, etanol, ether. Okay. Sebatian kovalen pula bersifat neutral dan tidak ada sebarang cas. Maka sebatian kovalen larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Okey, takat lebur dan takat didih sebatian ion. Sebatian ion mempunyai daya tarikan elektrostatik yang kuat antara ion. Maka lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik yang kuat. Maka takat lebur dan takat didih sebatian ion tinggi. So, apa maksud ni?
Okey, katalah kita ada ion natrium dengan ion klorin ni. Ni ion natrium, ni ion klorida. Okey, ini antara ion natrium dengan ion klorida ni ada ikatan ion. Ini ikatan ion. Okey. Antara natrium klorida yang ni dengan natrium klorida yang lain. Okey, nampak ni. Ni ion natrium, ni ion klorida. Tapi daripada zarah yang berbeza. Ini ialah daya tarikan elektrostatik. Daya tarikan elektrostatik. Dengan zarah yang berbeza. Okey. So, daya tarikan ni kuat. Maka untuk mengatasi daya tarikan yang kuat ni, lebih banyak tenaga haba diperlukan. Maka takat lebur dan takat didih sebatian ion tinggi. Bagi sebatian kovalen pula, kita padam. Okey. Sebatian kovalen mempunyai daya tarikan juga, tapi daya tarikan van der Waals. Jadi daya tarikan van der Waals ni adalah lemah. Maka sedikit je tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang lemah. Okey. Dalam sebatian kovalen, jenis ikatan dia ialah ikatan kovalen. Tapi antara satu molekul dengan molekul yang lain, molekul air contohnya sini, dengan molekul yang lain adanya daya tarikan van der Waals. Okey. So, daya tarikan ni lemah, maka takat lebur dan takat didih sebatian kovalen rendah. Okey, sebatian kovalen ada dua jenis sebatian kovalen. Ada struktur yang molekul ringkas dan satu lagi struktur molekul gergasi. So, saya ambil contoh molekul ringkas di sini ialah molekul karbon dioksida dan molekul gergasi ni ialah molekul silikon dioksida. Okey. So, kita tengok apa beza dua molekul ni. Molekul ringkas strukturnya kecil ringkas. Molekul gergasi struktur sangat besar. Molekul ringkas boleh jadi bentuk pepejar, cecair atau gas. Molekul gergasi kebiasaannya dalam keadaan pepejar. Dalam molekul ringkas, daya van der Waals dia lemah. Manakala dalam molekul gergasi tiada daya van der Waals. Dalam molekul ringkas ada daya van der Waals. Dan memang daya van der Waals ni ialah daya tarikan yang lemah. Tapi dalam molekul gergasi, tiada daya tarikan van der Waals. Takat lebur, takat didih molekul ringkas lebih rendah berbanding molekul gergasi. Penggunaan sebatian ion dalam kehidupan harian. Boleh Google lagi, banyak kegunaan dia. Kegunaan sebatian kovalen dalam kehidupan harian. Tajuk subtopik yang terakhir dalam bab 5. Okey. Saya harap semua boleh faham dengan penerangan tadi. Terima kasih.